Bakal bertahta pusingan yang kedua di antara pasukan Homeboyz berhadapan Todak dengan satu mata sudah pun berpihak kepada pasukan Homeboyz. Okey, round yang kedua, pusingan yang kedua telah pun bermula ketika ini. Kalau kita lihat daripada sudut emblem setup kategori, again soalan yang sama, ada apa-apa yang menarik ke tidak? Sahabat petang. Jahat. Jahat dia Angela je kot. Angela, tapi ya apabila tertangkap dan kita juga kena ingat Zain Simpa juga tidak membazirkan flicker beliau sebentar tadi, mungkin memberikan fokus lebih lagi pada tetapi pertama. Dia masuk Angela La Land terus tadi. Terus hilang lesap sebenarnya. Tapi again, okey, kategori soalan lebih serius. Fedrin Roma, pendapat? Tak ada masalah, tapi seperti yang awak katakan, saya lebih gemar lagi kalau adanya Pedify untuk membantu beliau melakukan setup tambahan lagi di bahagian depan. Tapi tak ada masalah juga kalau menggunakan flicker dengan adanya Taunt. Tak ada masalah untuk masih lagi membantu pasukan untuk melakukan setup. Tapi ya, ini menunjukkan pasukan Todak betul-betul berharap kepada mobility daripada Link dan juga Ciku guys apabila adanya Haggard untuk memaksa teamfight kepada pasukan Homeboyz. Dan kita dah bincangkan tadi, dengan satu dan Nightfall sahaja boleh membazirkan perkara tersebut dengan begitu mudah. Jadi Homeboyz yang mereka kena tahu adalah bagaimana mereka nak disengage. Sebab kalau kita cakap tentang Homeboyz nak melakukan setup, ada Trisla, ada Edith. Bila-bila masa je boleh memaksa teamfight. Benar. Cuma satu lagi saya nak argue kat sini, bila okey, pemilihan Angela tu tak ada masalah. Penggunanya, sebab Zain Simpa kita tahu kena main lebih agresif. Kita tahu dia positionnya dia dah bagus, tapi bila dia main Angela, dia kena ubah sikit. Dia kena main duduk bahagian belakang and dia mungkin sukar sedikit nak keluarkan damage output yang dia ada itu. Ya, tepat sekali kena ingat dia perlu untuk bertindak dengan cukup-cukup baik di waktu teamfight, kerana yang susahnya Angela ni bila dah poking tiba-tiba teamfight, dia nak kena keluar dan gunakan harga tersebut. Itu yang perlu untuk dikalkulasi sebaik mungkin. Tapi Yoms dia dah tarik turtle, namun jauhnya rival pergi meninggalkan kawasan tersebut. Dia Link kejap lagi sampai lah tu. No, dia dah lompat-lompat sampai. Dan kalau lihat daripada perbezaan level, Zain Simpa masih lagi, okey, dah ada hard guard. Jadi dengan adanya level 4 dekat Yoms, lihat bagaimana pasukan Todak boleh sedikit sebanyak berikan saingan ke atas penarian turtle yang pertama ini. Ya, rival dalam perjalanan 4,200 berbaki. Tapi lihatlah bagaimana dengan Danafall. Hilangnya Turtle, hilangnya Yum. Masuk lagi dengan penggunaan Tempest of Fleet. Momo berjaya untuk dapatkan Warlord. Akan tetapi rival dengan nyawa yang sangat rendah mungkin akan ditumbangkan, malah Zon yang akan berjaya untuk mendapatkan kill yang ketiga buat pasukan Homeboyz. Ini yang saya katakan, sememangnya berharap sangat terhadap harga dekat sini mungkin akan jadi kunci kemenangan untuk Todak, tetapi juga mungkin akan menjadi kunci kekalahan bagi mereka. Walaupun itu baru sahaja team fight mereka yang pertama, kita juga kena melihat bagaimanakah corak pergaduhan mereka selepas ini. Dan apabila Dark Nightfall itu dibuka, dia bukannya satu offensive skill set, malah boleh jadi satu defensive skill set untuk Warlord menyembunyikan diri dia. Siapa-siapa tak boleh cari kat dia apabila dia membuka Mystic Guide dan dia berada dalam keadaan selamat. Tambahan pula dia adalah pemain yang pandai jaga positioning dan tambahan lagi ada benteng pertahanan. So I'm not sure how pasukan Todak boleh cari Warlord sekali lagi untuk teamfight yang seterusnya. Saya rasa tak ada masalah dekat sini, cuma bergantung kepada respon daripada pasukan Homeboyz bila mereka nak menggunakan Dark Nightfall tersebut. Tapi bagaimanapun, kali ini untuk game yang kedua, Homeboyz mendapatkan permulaan game yang lebih baik lagi, 1000 gol di bahagian depan dan juga perbezaan sebanyak 3 kill. Ini menyebabkan serangan Todak pada masa awal game tidak menjadi, terutamanya apabila mereka telah pun berjaya untuk menjatuhkan Angela dengan lebih awal lagi. Macam mana ni Adin? Mon kata lawan dengan Homeboyz kena menang early game. Dan pusingan sebentar tadi mereka menang early game. Kali ini early game lagi sudah pun berjaya untuk dipegang oleh Homeboyz. Untuk kali ini early game mereka bukanlah saya nak kata kena lupakan, tapi mungkin lebih fokus kepada arah late game mereka. Itu salah satu way out mereka. Mereka ada Link, mereka ada Irithel, mereka adanya Angela. Untuk early game ini, apa yang mereka boleh lakukan, mereka akan terasa luka itu, tapi luka tu tak boleh dibesarkan lagi dengan kesilapan-kesilapan yang boleh mengakibatkan pasukan Homeboyz tambah lagi dominasi mereka. Todak sekarang ni kalau mereka nak mendapatkan kelebihan pada fasa game, mereka kena mencari lubang. Hero manakah, siapakah yang akan tertinggal oleh pasukan Homeboyz untuk mereka mengutipnya. Tapi kalau kita melihat kerjasama daripada pasukan Homeboyz sekarang ini, sedikit sukar untuk melihat perkara tersebut berlaku dengan begitu mudah. Dan sekarang ini, turtle yang kedua, adakah cerita yang sama akan berlaku sekali lagi? Ya, percubaan untuk mendapatkan Yums terlebih dahulu dan Nightfall hilang sekali lagi Yums.
Walaupun ada Aberration Ram, tapi Rival cubaan untuk dapatkan Warlord. Dengan penggunaan Tempest of Blade dan tak ada flicker untuk Warlord, Rival berjaya untuk dapatkan kill ke atas main tersebut. Akhirnya ada cubaan yang berhasil daripada Todak walaupun terkorban Yum sebentar tadi. Saya bertanggapan Dark Nightfall itu mampu menyelamatkan Warlord, tapi bijak untuk Rival sabar, tunggu saat yang sesuai untuk masuk dan menggunakan ultimate-nya. Tapi pergaduhan belum berakhir. Turtle masih belum lagi dimiliki oleh mana-mana pihak ketika ini. Ya, tepat sekali, tapi akhirnya Chibi akan memiliki Turtle dengan retribution yang baik. Momo melepaskan tumbukan. Dan sekarang ini Momo akan ditumbangkan. Rival tadi tak ada retribution pun sebenarnya. Ya, tidak sempat untuk melakukan kontes sebenarnya dan mungkin sedikit berbahaya, tapi oleh pun ini sekali lagi menambahkan lagi jarak untuk pasukan Homeboyz di bahagian hadapan. Sejujurnya kan, Kak Rakuri, adakah pasukan Todak patut ubah fokus mereka daripada penguasaan map dekat kawasan Turtle ke arah fokus dapatkan Ryzer berkali-kali? Berikan tekanan itu dekat Ryzer ketika ini. Saya rasa mungkin ya, tapi kita juga kena lihat mungkin seperti awak katakan dan Fall juga boleh dilakukan sebagai defensif dekat sini untuk menyelamatkan Ryzer. Ya, mungkin lebih mudah lagi untuk pasukan Todak dan mungkin satu perkara yang boleh dipertimbangkan oleh mereka apabila Chibi dah pun berjaya untuk mendapatkan 2 turtle. 2 serangan mereka kontes terhadap turtle telah pun digagalkan. Secara keseluruhan, gol dimiliki oleh pasukan Homeboyz. Tapi sabar sebentar, Ciku guys. Oh, bergerak dengan cukup-cukup agresif. 1 lawan dengan 4. Rival datang memberikan bantuan. Ada hardcut tapi Ciku akan berjaya untuk menyelamatkan diri beliau. Tapi Zon akan menumbangkan Ciku guys. Walaupun ada hardcut, masih lagi berjaya. Zon akan membayar dengan nyawanya sendiri mungkin. Yums, Aberration Ram menamatkan riwayat pemain tersebut. 3 orang terkorban untuk Ciku seorang saja. Pendek saja nak katakan sini. MVP kat situ adalah Ciku guys. Beli waktu dengan begitu banyak menyebabkan Todak dapat 3 kill in return. Hardcut bersama dengan Spins memangnya menjadi target yang cukup sukar untuk Homeboyz menangkapnya sebentar tadi. Walaupun sepatutnya boleh, tapi ini adalah Ciku guys berjaya untuk menyelamatkan diri, berjaya untuk berbangsa dan kita lihat instant replay dekat sini. 1 berhadapan dengan 4 sebenarnya tak ada masalah. Begitu yakin di bahagian hadapan. Laju dengan hard guard, dengan adanya quantum charge-nya, dengan adanya sprint dia, sangat sukar untuk mengejar kepantasan movement speed yang dimiliki oleh Ciku guys. Tapi sekarang ini Homeboyz dah ketahui perkara tersebut, jadi mungkin team fight yang seterusnya Homeboyz akan adjust semula kalau mereka cuba untuk menangkap Ciku guys. Dan pada minit ke-8 Turtle yang seterusnya akan dimulakan oleh Zon terlebih dahulu. Tapi masalahnya tadi 1 lawan dengan 4, 1 kill pun tak dapat dari Ciku guys. Double kill pula tu untuk Yums. Zaim Sempoi sebenarnya yang dapatkan double kill tersebut. Sayang sekali. Kalau dia dapatkan mungkin boleh untuk menambahkan lagi kelebihan bagi Irital ini di fasa late game. Tapi dengan Turtle yang sentiasa digenggam oleh pasukan Homeboyz, tapi Yums dimasuk ke depan, berjaya untuk dapatkan Chibi dengan penggunaan energy eruption, sempat membalas kembali dengan penggunaan penalty zone. Malah Ciku baru nak masuk dan Apple sudah pun tiada. Sekarang ini waktu mungkin untuk Ciku lakukan serangan kembali, tapi terpaksa untuk berundur setelah 2 orang barisan hadapan milik pasukan Todak ditumbangkan, iaitu Yums dan juga Momo. Sakit dirasai sebenarnya sebab pasukan Todak yang mulakan gerakan tersebut untuk tangkap Chibi, tapi mereka tak berjaya untuk melengkapkan tugasan mereka dan membiarkan Homeboyz berjaya untuk mendapatkan turtle, malah kutipan kill juga. Kiting yang cantik dilakukan oleh pasukan Homeboyz. Kalau seperti tadi serta-merta Chibi dijatuhkan, tak adanya Dark Nightfall. Ya, situasi yang berbeza, situasi yang lebih baik untuk pasukan Todak, tapi sekarang ni Ciku guys. Warlord hampir dapat berdaya. Apa yang sebenarnya diinginkan tadi? Cubaan agresif, tapi kali ini tiadanya bantuan Hagat dan tidak memandang hormat kepada damage keluaran Warlord, damage keluaran Ryzer. Bila dia ada winter tu, bila dia beli winter tu, tapi sabar sebentar, Zon mungkin akan dikejar ketika ini. Oh, dan Apple dibuka mencari seorang pemain Rival, namun Yums hampir sahaja untuk ditumbangkan dan berjaya juga. CP turut tertumbang di sini. 2 orang untuk pasukan Homeboyz sudah pun hilang. Tumbukan lepas kali Momo. 1 lagi lakan ke belakang. Rival kembali ke dalam team fight. Sempat cuba didapatkan, tapi Shatter menghalang pemain ini untuk meneruskan tusukan beliau. Sebentar tadi kita dah lihat dia baru ada 2 item, Ice Queen 1 dan juga Winter. Tapi kalau kita tengok game sebelum, dia tak buat Winter tau. Tapi ni kena dia beritahu, anticipate. ini ada link.
Lagipun pada awal permulaan pasukan Todak dah pun menunjukkan di mana mereka akan mencari Warlord terlebih dahulu. Jadi apabila dah ada Winter, adalah perlindungan sedikit untuk membeli masa sebelum mereka melakukan serangan balas. Dan saya rasa ini adalah gerakan yang cukup bijak daripada Warlord. Bijak sangat-sangat sebenarnya. Decision making untuk melengkapkan Winter sebagai item yang kedua dan membenarkan beliau melakukan outplay ke atas Chico sebentar tadi. And be honest, fair play dekat Chico. Dia pergi agresif, dia dapatkan target yang sesuai, iaitu Warlord. Tapi again, di outplay dengan item tersebut. Tapi secara jujurnya daripada awal lagi dia melompat ke arah 3 orang. Target dia memang nak dapatkan Warlord tu. I mean, yes, ada beberapa orang dekat depan, tapi mungkin dia bertanggapan kalau aku dapat Warlord, Hagat masuk, so sempat untuk kiting lagi. Okay. Maybe. Kalau Warlord dah tidak boleh menjadi target utama untuk pasukan Todak, bagaimana pula dengan untuk Riser? Kita juga kena lihat bilakah Wind of Nature akan disiapkan. Tapi sekarang ini di bahagian bawah sempat Keras. Terlalu keras. Mereka tak ada cukup damage dealer. Mereka hanya ada 2 orang pemain damage dealer, iaitu Chico Guys dan juga Rival. Yang mana kalau ada Blade Armor dalam permainan ini, pastinya Todak akan sedikit tumpul daripada mata serangan mereka. Dan sekarang ni CP mendapatkan lot dengan sangat-sangat mudah tanpa sebarang saingan daripada Rival yang jauh di kawasan purple buff beliau. Walaupun dia menang level 15 ni sekarang. I mean, sebab Dark Nightfall tu rakan-rakan. Dark Nightfall itu adalah sebuah skill set yang menguasai map sepenuh-penuhnya. Kita lihat, kalau tak ada Dark Nightfall, mungkin kebarangkali Rival akan masuk cubaan melakukan kontes. Tapi disebabkan Dark Nightfall tersebut, Rival pun bertanggapan, tak ada gunanya aku pergi dekat dengan Lord itu, cuba nak kontes. Mungkin tak dapat dan lebih teruk mungkin aku yang akan mati. dia boleh, tapi risiko tersebut terlalu tinggi untuk diambil disebabkan apabila gelap, rakan-rakan juga tak boleh nak memberikan bantuan. Ini akan menjadi pergerakan solo dan mungkin akan memakan diri. Jadi tak ingin melakukan kesilapan tersebut, mengambil langkah yang lebih selamat. Tetapi kalau ini terus berlaku, Homeboys boleh dikatakan setiap objektif akan mempunyai satu situasi yang cukup selesa. Benar sekali, dengan kutipan gol sebanyak 2000 gol ketika ini. Tapi sabar sebentar, Rival akan dicari. Oh, Rival! Hilang terus! Melompat ke sana dan ke sini. Namun ada penghalang di tengah-tengah jalan. Tak adanya link untuk melakukan pertahanan. Apabila adanya lot, tak ada siapa untuk melakukan cutting lane dekat sini. Sebagai itu Momo memikul tanggungjawab di bahagian atas. Tapi ini memberikan ruang kepada pasukan Homeboys untuk melakukan serangan dengan lebih baik lagi di bahagian tengah. Di bahagian bawah, Todak perlu melakukan pertahanan tanpa Rival. Empire mereka semakin lama semakin retak sekarang ini untuk Todak. Kubu pertahanan mereka sudah pun hilang satu menara yang cukup penting. Momo di kawasan belakang, Warlord ada depan mata, tapi tumbukan belum lagi dilepaskan. Kedudukan yang sangat-sangat genting untuk Todak sebenarnya. Dan mereka terpaksa bermain secara bertahan pada saat ini. Cantik kemas corak permainan pasukan Homeboys. Dapatkan inhibitor dekat bahagian bawah dan apabila mereka pulang pun, mereka pulang bersama-sama. Mereka tak tinggalkan pun salah sebuah pemain mereka. Dan sebab itu juga Momo berfikir 2-3 kali kalau aku nak tumbuk Warlord ini. Satu, cukup ataupun tidak. Dua, dia ada flicker, dia ada winter. Dia boleh beli waktu dengan begitu banyak sekali untuk menyelamatkan diri beliau. Manakala untuk pasukan Homeboys sekali lagi menunjukkan disiplin mereka, tidak terlalu memaksa, memberikan fokus pada menang di kawasan bola. Tapi lihatlah bagaimana tim yang sudah pun berlaku. Cubaan untuk dapatkan Rival, tapi dengan penggunaan Tempest of Blade berjaya untuk menyelamatkan diri. Tapi akhirnya dia ditumbangkan juga oleh Warlord. Percubaan untuk dia lari sebentar tadi terlalu perlahan. Heartguard memberikan armor, tapi ini tak bermakna kalau Homeboys banyak penetration yang dimiliki oleh mereka. Dan sebab itulah kita lihat Rival, bila dia landing saja daripada Tempest of Blade, dengan sekelip mata hilang terus. tak, beliau. masalah je dekat sini, ini akan menjadi 5 berlawan dengan 2. Link Angela berlawan dengan 5 ahli pasukan Homeboys. Disebabkan ahli-ahli pasukan Todak yang lain tak boleh nak bantu apabila mereka tak tahu apa yang sedang berlaku, apabila mata mereka ditutup. Dan ini yang menjadi masalah besar kepada pasukan Todak. Bukannya mereka tak cuba untuk menggunakan kelebihan mereka, tetapi ini mudah dibalas mula oleh pasukan Homeboys. Dan sejujurnya rakan-rakan, saya minta maaf, saya perlu katakan ini, saya tak nampak apa keberkesanan Fedrin Roma ini. Dia tak boleh nak pergi ke hadapan seperti mana yang Karakuri cakap, mata dah dikaburi. Kalau dia pergi ke hadapan pun, Link yang ada Heartguard pun boleh ditumbangkan dengan serta-merta. Apatah lagi Fedrin yang berharapkan shield dia saja, mungkin tak cukup pun nak memberikan waktu kepada pasukan Todak. Dan Lord yang seterusnya sekali lagi akan dimulakan oleh pasukan Homeboys. Ya, sekali lagi Lord. Berapa kebarangkalian untuk Todak dapatkan perkara ini? Agak rendah, CB akan milikinya dengan mudah. Rival baru sampai, Retribution pun belum tekan. Dan sekali lagi, benteng pertahanan terpaksa untuk dipersiapkan oleh Todak. Namun,
Ini seakan-akan tsunami yang bakal menghempas sebentar lagi. Dengan ketiadaan satu infiltrate, dengan adanya infiltrate yang sangat-sangat rendah bernyawa dekat bahagian atas tu, saya rasa hampir mustahil dengan 7,000 lagi. Bayangkan apabila dah pun memasuki perkarangan rumah pasukan Todak, mereka melihat minion dah pun masuk kawasan kristal, menutup lampu dan kemudian hanya memberikan fokus untuk menjatuhkan kristal saja. Menunjukkan keadaan untuk pasukan Todak untuk melakukan pertahanan dekat sini. Jadi Todak mungkin perlu memaksa melakukan pertahanan di kawasan luar kalau nak bermain dengan lebih selamat dekat sini. Saya tak pasti rakan-rakan sebab Lord sedang mara di bahagian bawah. Dan Nightfall belum lagi dimiliki oleh Chibi. Bakal ada sebentar saja lagi. Dah ada. Penalty zone ada. Onward ada daripada zone. Kita lihat bagaimana benteng pertahanan daripada pasukan Todak akan dibina buat kali ini. Ya, mungkin ini akan menjadi serangan yang terakhir. Tapi Yums masuk dengan energy eruption. Tapi TB tak kira. TB kemenangan dan home boy berjaya menewaskan Empire Raja Lautan, berjaya membawa Homeboys menaiki tahta, berjaya mendapatkan kemenangan dalam perlawanan yang cukup penting ini. Tiada masalah untuk Homeboys. Inilah pembaharuan yang telah dibawa oleh mereka. Sama seperti game yang pertama. Fokuslah dekat Warlock dekat bahagian belakang. Chibi kata, Raisel kata, more. Kita dapatkan kemenangan, kita tumbangkan kristal ni. Seperti yang dah dijangkakan, menutup lampu, kristal menjadi target. Tak ada apa-apa yang mampu dilakukan oleh pasukan Todak. Boleh dikatakan untuk game yang kedua. Kali ini boleh kita katakan drafting yang lebih cantik daripada pasukan Homeboys menyebabkan Todak sedikit sukar untuk memberikan serangan balas. Sangat ketara daripada sudut drafting. Kita lihat bagaimana pasukan Homeboys dengan drafting yang tak jauh beza pun daripada game yang pertama. Masih lagi ada God dekat bahagian belakang, masih lagi ada frontliner dengan adanya Sepat, dengan adanya Zon, dengan adanya Chibi. Dan lihat corak permainan mereka cukup kemas sekali. Kita lihat dan sekarang ini kita akan bersama dengan Rose di petas utama. Homeboys mission untuk membalas dendam pada musim lalu sudah berjaya. 2 berbalas kosong, 3 mata penuh. Wow, alright Chibi, let's do this. Chibi, tadi dekat pre-hype video kita nampak Chibi cakap Homeboys tak pernah kalahkan Todak. Last season, game korang ialah game yang sangat-sangat panas untuk musim lalu. And sekarang, Chibi kalahkan Todak 2 berbalas kosong. Clean sweep. Apa yang Ciku nak cakap? Saya Chibi, sorry. first kali saya nak cakap Alhamdulillah kita orang menang 2-0 atas Todak. So bagi saya kemenangan ni untuk semua fan Homeboys lah. Bagi kita orang kan tak pernah lawan Todak. So kita orang bantai Todak kali ni, kita orang bantai kau-kau lah. Alhamdulillah lah. Tu juga. Alright. Mana Zon? Tuan. Okay. Zorn. Alright. Zorn. Dekat pre-hype video pun Zorn kata Ciku used to be the Raja MM dekat Malaysia. Betul. Sekarang Homeboys sudah kalahkan our defending champion kan. Untuk pendapat Zorn, do you think the Todak era is over? Kalau nampak gaya season ni kalau tengok daripada regular pun macam ni nampak gayanya. Tengoklah tim-tim lain. Kita orang pun dah start dekat atas dah. Todak sampai bila nak kat bawah? Alright. Kita buat interview ni fun sikit. Anip. Alright. Okay. Anip. Okay. Tadi Anip tak main. So Anip nampak entire match kan? Betul. Untuk Anip, siapa MVP sepatutnya untuk game ni? MVP sepatutnya Ipan lah. Ipan. Okay, so you yang count. Lepas tu kita tengok screen kat sana siapa MVP. Alright, let's do this Anip. Okay. 3, 2, 1. Okay, you interview Son dulu. Oi, gila macam. Interview Alright, Zon kali ni jadi MVP. You baru je kalahkan your teammate dekat SEA Game. Okay. Adakah korang main dalam satu team masa SEA Game lagi bagi you macam
tahu macam mana dia main? Oh, tak pun. Sebab memang dorang biasa je. Sebab rasa kita orang yang dah ready kot untuk pergi ke M5. Sebab nampak gayanya, kalau dah ready mestilah menang terus macam kita orang. Alright. Okay, thank you. Okay, tadi dekat video, kalau korang ingat, antagonis cakap nak cakap something lepas dorang menang. The stage is yours. Go. Okey. Dengar jawab. Tadi Azim cakap Prof Min 10, aku 0. So kau negatif berapa, Jim? Toda lost streak nih. Toda lost streak. Kau tak buat kerja ke? Alright. Okay, Daddy, last word sebelum kita throw it back to the casters. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa saya akan last word. Hari ini saya nak ucap terima kasih yang banyak-banyak tidak terhingga kepada semua yang hadir. Tak kisah dari camp Toda ataupun camp Homeboys. This is a good rivalry untuk kita. Kalau korang tengok pun videonya pun best. And kemenangan ni saya tujukan khas buat Abang Lord. Alright, terima kasih Daddy. Once again, Dewan Sri Putra, give it up for Homeboys. Alright, now mari let's throw it back to the casters untuk mendapat tahu apa yang menjadi dalam clean sweep game ni. Casters, silakan. Wow, cukup pedas sampai saya rasa saya tak berani nak komen dan saya terpaksa minum Nescafe untuk boostkan kembali saya punya semangat. Tetapi MVP untuk series kita yang kedua akan diberikan kepada Zon dengan 4-1-18. Dari mana? Daripada Selangor. Claim dulu ya. Mun, awak daripada mana, Mun? Selangor. Awak bukan Kuala Lumpur. Tak ada, kita serumpun. Macam mana ni? Dah dua kan ni hari ni? Dah dua Selangor dah. Saja cakap. Betul, kita Selangor betul lah dia ni. Alright, satu je kematian yang direkodkan oleh pemain ini dan harus diingat dia bermain role sebagai roamer. Antara orang yang sepatutnya mati banyak. Tapi dia cuba lari daripada kematian. Sebab apa? Dia pakai quantum charge. Betul lah. Kedua-dua game menggunakan quantum charge dekat sini membenarkan beliau untuk bergerak agresif di bahagian hadapan, tetapi bukan itu saja, masih lagi bijak untuk menyelamatkan diri. Jadi ini juga bermaksud beliau tahu bila untuk masuk, berapa lama untuk kekal di bahagian hadapan. Template item dia memang sama je. Dah ada boot, lepas tu dia siapkan dominance ice dan menyiapkan immortality, lepas tu ada blade armor pula tu untuk menindakkan segala damage yang diterima untuk pergi balik ke arah pasukan pihak lawan. So far saya rasa kalau preset game dia tu, tak kira lah apa-apa romba. Senang juga copy paste semua. Copy paste semua. Benda mudah, tak payah nak complicatekan keadaan sebenarnya. David recommended item kat atas tu. Paling first Jadi safe. Tapi dekat sini kalau kita nak melihat daripada segi itemization, saya rasa daripada segi item saya akan memberikan fokus lebih kepada Warlord. Yes. Kita tahu kenapa. Winter Tension daripada beliau untuk item yang kedua sebentar tadi. Ini yang menyebabkan daripada fasa awal game, Todak dah hilang target. Target utama mereka adalah untuk menjatuhkan Warlord yang akan mengeluarkan damage di bahagian belakang, mengeluarkan CC, mengganggu. Tapi apabila dah tak ada target, ini menjadi masalah yang cukup besar. Tapi lihatlah macam mana nak jatuhkan Warlord dengan firmness dan juga tenacity tu. Tak, mula-mula tak ada Winter, dia mati juga. Betul. Apabila dah ada Winter tu, itu yang mengubah nasib beliau. Walaupun dah dibantu dengan Darkness Fall. Waktu yang diambil untuk jatuhkan Warlord ni lama sikit lah dengan adanya firmness dengan tenacity tu. Kalau tidak, mungkin lagi mudah. Tapi still lah, that timing of Winter Trancher masa Ciku kejar dia tu still masih lagi bermain dekat minda saya sekarang ni. Cuma yang saya pelik dekat sini adalah GB. Okay. Dengan Black Earth Display melefit Demon Antasot dan juga Silver dekat sini, ianya menunjukkan di mana tak ada item defense. Tapi kita kena ingat di mana ada satu ketika ditangkap, ditarget oleh rival bersama dengan Zaim Sempoi, tapi masih lagi mampu untuk Awak boleh lihat dekat sini. Kita berbicara tentang drafting. Kalau boleh ada kuasa untuk tukar satu je hero,
role mana dan awak akan tukarkan dengan hero apa? Kalau saya akan tukar Satu je hero apa? Angela. Awak akan Saya akan tukar Fedrin. Fredrin jadi mage. Jadi Valet. sebab dari tadi Saya masih lagi dengan pendirian Valet. betul. Saya bukan dia hari ni bukan Moon seorang je yang cakap pasal Bali. Tadi dekat belakang pun Kuri kita ada berborak dengan penulis daripada pasukan NC. Mereka juga merasakan bagaimana Bali juga antara satu edition yang cukup baik untuk diletakkan dekat dalam bahagian pasukan mereka. Dan sekarang ni sedikit sebanyak statistik perlawanan ini di mana Rich Guy akan diberikan kepada Rizal. Damage paling besar, paling banyak dikeluarkan daripada Warlock sendiri, Adin. 29 hampir 30,000 disebabkan obviously dengan adanya mistake projectile dia, mistake gush dia, dan walaupun dikejar, walaupun dicari oleh rival, oleh Momo, tapi lihat bagaimana dia pandai jaga position dia. Satu, flicker yang digunakan pakai pun tepat pada waktunya. Tapi again, itemization yang dilengkapkan tu pun dia, sebab dia tahu dia dikejar. Berbeza pula dengan game yang pertama. So Winter Trancher tu sangat-sangat diperlukan untuk dia menyelamatkan diri dan membenarkan dia keluarkan damage yang terbesar ketika ini. Tapi yang paling penting dekat sini adalah Forgotten One, iaitu Chibi. Setiap teamfight Homeboys wajib ada bantuan daripada beliau untuk menukar situasi daripada serangan daripada Todak menjadi serangan daripada Homeboys. Dia kalau kita guna hero macam Hellcat ni atau guna hero seperti Yushun Shin, antara hero yang paling senang nak dapat Kinesis. Ataupun guna Florin, betul. Paling senang tu dapatkan assist. Tapi memang kudos untuk dilakukan daripada Chibi, bermain dengan cukup baik penggunaan Hellcat beliau. Tapi sekarang ni kita akan saksikan highlight untuk game yang kedua yang dibawakan oleh ROG. Moon, kalau kita melihat game pertama dan game yang kedua, Todak bermain dengan cukup berbeza. Adakah sebabkan perbezaan ini kesukaran pasukan Todak dapatkan kemenangan game yang kedua? Boleh dikatakan disebabkan drafting yang baik daripada Homeboys. Kita boleh nampak penggunaan Edith daripada Zon dan combo daripada Chibi dan Warlord. 3 pergerakan yang akan selalu dapat dibuat. Bila Edith second skill, Warlord pun akan campak dia punya skill dan boleh alter apa semua, dan Chibi pun boleh jadi follow up dia. So kemungkinan before game start Todak sudah pun orang panggil? Punish. Di mental. Kena mental lah basically daripada drafting yang telah dibawa. Faham. Tapi kan momen tu momen tadi tu still main dekat minda saya disebabkan bukan setakat dia pakai Winter Trancher untuk menyelamatkan dia. Sebelum dia buka Winter tu pun dia sempat keluarkan ulti untuk rendahkan nyawa Chico sebanyak yang boleh, and then baru dia Winter. Saya terlepas benda tu. Saya ingatkan dia tekan Winter saja. Itu memang satu skill yang cukup pantas dilakukan oleh Warlord. Dan sekarang ini standing official kita selepas series yang kedua, pasukan Homeboys di tangga yang kedua dengan 14 poin. Berkongsi mata Tangga yang pertama, 3 pasukan yang teratas ketiga-tiganya berkongsi poin yang sama, 14 dekat sini. 14 dan ikuti tempat yang keempat dan kelima 9 poin. Dan Team Hak hanya satu mata je membezakan mereka dengan 5 pasukan yang teratas ni. Inilah sebab kenapa kita kata untuk MPL Malaysia musim ke-12 perubahan dapat kita lihat dekat sini. Ianya menjadi lebih sengit untuk setiap pasukan. Ya, agak jauh juga. Malah dengan 6 sahaja mata tersebut mungkin boleh untuk turun sehingga tempat ke-8 maupun ke-9. Kena ingat juga tempat 7-8 ini pun cukup penting untuk mereka menandakan mereka lawan dengan siapa pada peringkat playoff nanti. Betul. Sebab kita tahu bagaimana format kali ini berbeza dengan 2 season yang lepas, di mana kita dah tak ada low bracket. Kita dah tak ada apa bracket untuk 4 yang pertama, jadi lebih sengit dan lebih intens untuk Moon sendiri melihat sekarang ni di tempat yang ke-7. Tadi Adin ada kata untuk menekan panic button. Sekarang ni apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pasukan Todak untuk at least masuk 5 yang terbaik? Diorang perlu buat sebaik yang mungkin lah. Diorang perlu berbincang balik, diorang perlu reset balik, sebetul-betulnya reset lah orang kata. Memang dah lupa dah, hilang ingatan dah pasal benda-benda sebelum ni. Ataupun sebab kita ada satu lagi transfer window, ada waktu sesuai untuk Todak mengambil player baru ataupun memanggil player lama. Kan? Kita tak macam